Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Pre-NFP. Faham? Okey. Dia akan spike ke bawah dan balik kepada pre-NFP. Seperti yang saya jelaskan pada petang tadi, I'm not recommending untuk trade NFP yang kali ini. I'm not recommending, but kalau anda nak trade, buat satu akaun khas. Ini akaun normal anda, ini akaun yang anda trade biasa. Buat satu, dekat XM ni anda boleh buka sampai 8 akaun, dan internal transfer jumlah yang anda sanggup rugi sahaja. Letakkan $10 ke, $5 ke, or whatever. $50, depending kepada berapa amount yang anda. Dan trading news is trading news. Bukannya anda hold sampai seminggu. Itu bukan trading news. Kalau nak trade news, dia ada dua. Satu, pre-news, anda masuk sebelum news. Dan satu lagi, reacting daripada news. Ini adalah reacting. Yang ini nampaknya, kalau dia bergerak macam ni, I would prefer untuk pre-news punya cara. Pre-news, anda masuk sebelum news, ambil satu arah, spike, anda keluar. Tapi ada dia punya risk kat situ. Risiko dia sekiranya sekiranya kita tak dapat tutup pada harga yang kita nak, pada harga spike ke, anda tak dapat nak tutup. Itu risiko dia. Risiko berkenaan sentiasa ada, tak kisah broker mana. Market news itu dia. Okey. So ini jangkaan saya, there will be a spike ke bawah untuk US dollar sebelum dia balik. Then market will digest the info more. Ingat, tumpuan market bukan kepada NFP malam besok. Tumpuan market adalah kepada cerita fifth US punya stimulus package. Ini tumpuan market. Jadi ini yang tumpuan market. Ini tumpuan market pada US session dan pada malam esok. Sebabnya esok Jumaat adalah hari terakhir untuk Kongres US bersidang sebelum dia cuti. Cerita dia, semasa stimulus package yang sebelum ni dikenali sebagai CARES Act, CARES Act, ada division, ada bahagian dalam CARES Act ni, antaranya yang pertama adalah kepada kepada moratorium untuk orang yang menyewa tapi tak dapat nak bayar, dan dia moratorium. Mana ejaannya? Okey. Dan landlord tak boleh nak halau dia orang. Itu nombor satu. Nombor dua, kita ada bantuan kepada yang jobless claim tadi, extra $600 USD, US dollar weekly. Ini expired pada minggu lepas. Ingat, payment dia sepatutnya pada Jumaat ini. Sekiranya Kongres tak dapat nak setuju, kita akan ada keluarga yang tak terima $600 ni pada besok. Presiden Trump menyatakan beliau akan cuba untuk menggunakan executive power untuk meneruskan bantuan ni sementara menunggu untuk persetujuan daripada pihak Kongres. Tetapi at the moment we don't have black and white, sebab tak tahu whether beliau boleh menggunakan executive power beliau. Okey, jadi ini yang lebih menjadi tumpuan market. Market melihat kepada keperluan untuk Kongres bersetuju meluluskan fifth US stimulus ni. Cerita dia amat political. Ini isu dia. Political. Sebabnya daripada pihak Democrats, cadangan diorang adalah untuk
meneruskan pemberian $600 seminggu ni, weekly, dan apa yang dia nak adalah ini berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal tahun depan. Dan dia orang juga nak satu yang dikenali sebagai mail in voting. Mail in voting. Ini yang dia orang nak. Okey, mail in voting semasa pilihan raya presiden pada hujung tahun ini. Daripada pihak Presiden Trump dan parti Republicans, apa yang diorang nak, dan ini akan melibatkan kos sebanyak lebih kurang $3 trilion. Daripada pihak parti Republicans, diorang melihat kepada memotong, instead of 600 ni, memotong kepada $200 mingguan, tetapi bagi mereka, sebabnya bukan apa. Kalau kita duk bagi duit, 600, akan ada pihak yang sebelum ni, gaji dia tak tinggi. Kena faham, 600 ni weekly. Kali 4, 2,400. Ada mereka yang gaji dia lebih rendah. Dan bila dia hilang kerja, dia boleh claim, dan claim ni lebih tinggi daripada gaji dia. So, ada yang memilih untuk tak nak kerja. Baik dia duduk kat rumah dapat bantuan. Faham? Okey? Jadi, apa yang Republicans cuba buat adalah untuk turunkan instead of 600 kepada 200 berserta dengan bonus sekiranya mereka yang menerima bantuan ni menerima kerja. Bekerja balik. Dia dapat 200 selagi dia tak dapat kerja. The moment dia dapat kerja, dia akan dapat satu bonus. Saya tak tahu bentuk bonus dia, dan diorang tak nak mail-in voting. Apa yang pihak dua parti ni cuba untuk, dan ini melibatkan kos banyak 1 trilion. Dan apa yang cuba dipersetujui oleh kedua-dua pihak ni, Republicans nak benda ni, tetapi Demokrat kata kalau nak kita orang setuju kepada yang ini, kena masukkan mail-in voting dalam ni. Itu yang kita nampak Presiden Trump tweet pasal mail-in voting. Sebabnya kalau kita lihat kepada peratusan mail-in voting ni, banyaknya dikatakan menyebelahi menyebelahi parti Demokrat. Itu cerita dia lah. Dan Presiden Trump menyatakan mail-in voting ni boleh terdedah kepada penipuan dan lain-lain. Ini isu semasa. Jadi ini akan menjadi tumpuan besok, dan ini akan menentukan sama ada sebarang pergerakan. Sebab tu saya tengok NFP malam besok dia tak berterusan, sebab perhatian market adalah lebih kepada cerita besar ni. Kepada cerita mengenai 5th US stimulus. Esok Kongres last bersidang sebelum bercuti. Faham? Okey, jadi itu yang kita ada. Jadi kita tengok lagi dalam kalender untuk malam ni tak ada banyak natural gas, Kaplan lain tak ada. Okey. Kalau kita lihat semasa ke arah US Open, nampaknya lebih positif selepas didagangkan lebih rendah pada waktu selepas sentimen pasaran agak tak berapa cantik pada sesi Asia sebelum kembali lebih neutral pada waktu Eropah. Kita ada Bank of England petang tadi dilihat lebih positif, tetapi selepas tu gubernur dia bercakap, kita nampak lebih tertekan lagi, menekan balik kepada sentimen pasaran. Kalau kita lihat pergerakan semasa, nothing much. Secara besarnya kita nampak yang kuning ni adalah untuk indeks sedang ke bawah. Untuk dollar pair, kita ada dolar yang sampai kat area support and bouncing a bit. Kita ada yen pair, yen menerima sedikit sokongan. Secara besarnya, this is what we see now. US dollar didagang agak bercampur, yen agak disokong. Kita ada untuk euro tertekan, GBP
disokong selepas Bank of England petang tadi, kenyataan daripada Gubernur menunjukkan bahawa risiko ekonomi masih lagi ada, menyebabkan GBP melakukan satu correction. Do I like to trade GBP pada waktu ni? Tak. Lepas ni kita ada untuk chef didagangkan agak bercampur. Kita ada untuk Australia dollar sama, agak mix, New Zealand dollar agak mix, dan juga Canada dollar ni adalah agak mix. So the major mover pada waktu ini lebih kepada JPY pair nampaknya. But there is nothing that I like secara one off. Kalau ada pun, ini adalah untuk 1 hour chart. Kerana nampak Nikkei ni tak ada higher high, tak ada buat break cut sebelah. So there is no opportunity here. Kalau kita tengok kepada DAX pun sama. Maksudnya yang sekarang current move, current structure ni belum lagi. Kalau dia buat higher high dekat sini, break yang ini, then any 3 wave pullback yang break out dia punya trend line, anda long. Faham? Okay. Tapi ingat, anda kat mana? Tengok anda kat mana. Kalau anda tengok dekat time frame besar, anda akan faham kenapa saya tak berapa gemar nak masuk pada level semasa ini. Nampak? Tak ada nothing. Unless kita ada satu ni, pullback 2 ni anda boleh long. Kalau satu ni, breakout. Breakout yang high ni, maksudnya kita ada high, 3 wave, anda boleh long. Okay. Selagi dia berada di atas trend line ini. Trend line yang biru. Trend line yang biru. Sorry, trend line yang trend line bukan biru. Trend line yang putih ni. Okey. Trend line yang putih. Sebab ini adalah fractal yang putih. Faham? Faham trend line mana nak pilih? Badrul, faham dah kan? Okay. Kenapa kita pilih yang putih, connect yang putih? Sebab ini adalah ni. Jadi maksudnya kalau selagi dia bergerak atas trend line ni, structure ni masih lagi impulse. Kan Wan? Simple kan Wan? Itu je. Itu guna fractals dalam ataupun pecahan wave dalam wave teori. Okay? Yap, simple thing. Syukur. IBEX ada lower low. Ni maksud saya. Anda tengok semua, ni maksud saya, kalau anda tengok dekat weekly, dia tak ada lower low. Ni maksud saya, tak ada. Low ni tidak lagi break low kat sini. Cukup. Tengok Nikkei, tak ada. Tak ada buat lower low. Tapi kalau anda tengok kepada IBEX, DAX pun tak ada. Cuma IBEX yang ada. Nampak? Dia ada lower low yang ini. Sini. Dia buat lower low dari sini. Maksudnya dia adalah indeks yang lemah. Boleh cukup? Itu maksud dia. Yes. Cuma dia je. Dia macam ni lah. Ada 5 orang satu keluarga, nama 5 orang tu, seorang nama DAX, seorang nama Dow Jones, seorang nama S&P 500, seorang nama IBEX, dan seorang lagi entah apa nama dia, KLCI. Apalah. Cerita dia yang seorang ni dia degil sikit dan dia ada lower low. Yang lain semua okey. Jadi kalau yang lain tu nak pergi, dia kena tunggu yang seorang ni. Faham cukup? Sebab tu anda nampak selagi IBEX ni tak complete lagi, dia punya pergerakan ni, 5 wave ni, dia tak complete lagi, selagi tu kita jangkakan indeks ni tak rally. Lebih kurang macam tu. Boleh? Dia sekumpulan, sekumpulan. Fractals adalah pecahan. Ini fractals. When you see a move
contohnya kita ada 1, 2, 3, 4 and 5 kan. Okay, ini adalah untuk impulse ya. Dalam yang ini kita ada 1, 2, 3, 4 and 5. Kita guna yang ni lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi dalam 1 ni, you will have fractals, maksudnya pecahan. Menurut idea ni, dia ada 1, 2, 3, 4 and 5. That's the fractals ataupun pecahan, and in a lower degree. Maksudnya, ini ada 1, 2, 3, 4 and 5. That's fractals. Okay, dan ini adalah dalam yang putih. And it is happening also. Kena faham, this 5 wave is part of a larger degree wave. Okay? Of wave 1. Ini merah. Okay? Is part of a larger degree of wave 1. Kenapa dia kecil? Faham? Okay. Dia semua ni adik-beradik. Everything is adik-beradik. Bila kita melihat kepada instrumen ni, maksudnya macam kita lihat US sector kan. Kita ada yang kuat seperti teknologi sektor. Kita ada kita nampak teknologi sektor, tech sector yang bergerak macam ni. We do have object 3. Mana kita punya ni? Okey, saya buang ni dulu semua. Okey, we do have contohnya macam ni We do have tech sector. XL mana dia? Mana sektor saya? Okey, kita ada tech sector ni. Saya letak nama senang anda tengok Ini adalah teknologi sektor. Teknologi sektor low COVID-19 dia buat higher high, break. Okay, sebab saham-saham dalam tech sector seperti kita nampak untuk Apple buat higher high, 23rd March punya low. Microsoft, nampak? Amazon, Google, nampak? Membuat higher high. Okay, FB, semua buat higher high. Okay, tapi of course ada sebab sektor-sektor ni teknologi lebih kepada online, pembelian peranti dan dia and these companies are big companies dan apa hal dia orang ada duit. Simple. Kalau kita dengar cash reserve untuk Apple certain jumlah yang cukup untuk menampung sebarang kehilangan. Tetapi we do have sektor-sektor seperti utilities yang masih lagi belum recover. Ini adalah COVID-19 punya sebelum COVID-19, and this is COVID-19 punya low. Okey, kita masih ada utilities yang masih lagi lemah. Kita ada financial yang masih lagi belum recover sejak daripada COVID-19 punya cerita. Nampak? Kan? Okay. But the thing is, kita tahu dalam company-company dekat US ni, kalau kita lihat dekat FinViz ni adalah FinViz. Ni market capitalization. Dan company-company besar ni menyumbang lebih banyak kepada dipanggil weighting, weight kepada indeks tadi. Kalau kita lihat
company dalam tech sector ni, dia punya pie ni, dia punya pecahan ni lebih besar daripada yang lain. Nampak tak? Basic material, utilities. Jadi S&P 500 lebih disokong oleh industri ni, oleh sektor ini. Oleh sektor ini. Sebab market cap dia besar. Boleh? Tetapi kita masih ada sektor-sektor yang lemah. Utilities, real estate, kita ada mana lagi? Kita ada financials yang not bad, besar juga. Market cap juga. Market cap dia besar juga. Yang masih lagi lemah. Sebab itu kita nampak S&P 500 ni, kalau kita tengok spot dia, SPX ni, dia belum lagi membuat high. Belum lagi membuat high. It has not done any high kat sini. Tetapi indeks yang lebih kepada, contohnya kepada teknologi, kita ada seperti Nasdaq, dah buat high. Kita ada indeks yang lebih kepada agak bercampur, tapi ini adalah the large caps, the big caps, iaitu kepada ni, kita ambil dia punya futures lah, yang masih lagi belum membuat high. Okey. Jadi kesimpulannya, sekiranya kita nak, kenapa yang esok tadi penting, yang cerita Kongres tadi penting, sekiranya Kongres, kalau kita kira yang ini, kalau anda tengok daripada sudut price action, anda nampak tak dekat sini, interestingly sini dah berlaku divergence. Price sini membuat high. Nampak technical dan juga fundamental bersama. Ini membuat high, ini tidak berjaya membuat high. Maksudnya kita ada momentum ni yang makin menurun. What can support the momentum? Apa yang membolehkan ini untuk cancel out this divergence? Yang cerita kita tadi. This. Nampak? Bull need to fit. Okay. Sekiranya tak ada, if dan apa kena-mengena dia dengan trading kita, segala-galanya. Segala-galanya. Lepas tu nak beli saham ni pakai ILO, pakai duit. Okay. So, kalau kita nak tengok ini berlaku, you need this to happen. Okay. Nampak tak kenapa there is nothing that really interests me at the moment, sebab market is tengah menunggu benda ni. Soalan saya, is it possible untuk benda ni menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 1 W X lagi ni tak break bawah ni? Is it possible untuk buat benda ni? Possible kan? Untuk dia berjatuh lagi ke bawah. Okay? Selagi dia tak break yang ini. Ini satu view. Ini masih ada. Secara teknikalnya, ini masih mungkin berlaku. Tetapi, kalau anda tengok sektor yang paling kuat tadi, tech sector, will you say ini, sebab kalau ini berlaku, kalau this view happen, if this happen, okay, ini adalah seiring dengan COVID-19 punya low. Maksudnya impact dia adalah seiring dengan COVID-19 punya low. Maksudnya teruk macam tu lah market. Seteruk itu.
kalau dia jatuh macam ni, seteruk ini. Adakah, saya tanya anda sekarang, tak payah cerita Kongres US, tak payah cerita Trump. Kalau perasaan anda sekarang lah, pada awal bulan 5 dengan sekarang awal bulan 8, apa perasaan anda kalau kita cerita COVID-19? Kalau masa bulan 5 awal, masa tengah PKP tu, hujung bulan 4, berbanding dengan sekarang, how do you feel? Adakah anda rasa lebih baik sekarang ataupun lebih baik pada waktu PKP tu? Tak payah cerita forex. Saya tanya anda sekarang. How do you feel? Ada rasa rimas lagi? Ada rasa nak pergi peti sejuk lagi, Nadwa? 15 kali makan, tak ada kan? Anak saya sekejap-sekejap mi, sekejap-sekejap mi. Aduh, saya dah pakar masak Maggi. Tak kat Maggi, mi apa dah? Ibu mi apa dah? Lebih baik sekarang kan? Okay? Boleh? Okay? So, are you looking at this? Saya tak, dari segi teknikalnya, masih ada kemungkinan. Sekiranya kita ada lockdown dan aktiviti ekonomi semua jatuh balik. Tapi sekarang, we are looking at these numbers. There are some recovery. There are some. This is COVID-19 punya low untuk ISM. Untuk ISM. Okay, kita tengok lain lah. We were looking at this ADP, hampir 20 million. Now we are not looking at that. Ni bulan 4. Of course, ada ni, we do have government, we do have banks yang pump in duit kepada ekonomi. Kita tahu ekonomi kehilangan certain jumlah, saya pun tak ingat dah jumlah dia, tetapi kita ada kerajaan US, Malaysia dan lain-lain kerajaan yang pump in lebih banyak daripada kehilangan. Of course, bagi saya itu tak sihat, sebab duit hilang dia orang pergi print duit. Okay, duit hilang dia print duit. Yes. Tapi yes, exactly. Tahun ni kita ada election years. Do you think in the right mind Presiden Trump akan biarkan ini berlaku? Do you think Fed akan biarkan ini berlaku? Sebab Fed dah belanja everything. We've reserved another 3 trillion to push. Fed tak nak ekonomi jatuh. Trump, kerajaan US tak biarkan ekonomi jatuh. So I don't foresee this to happen. And if this happen, you will see ini. You will see. Ini, kalau ini berlaku, anda akan tengok company-company seperti American Airlines go bankrupt. This was COVID-19 low, COVID-19 punya movement. This move. And if they want, saham sekarang ni, if jatuh, dia pergi bawah kosong. Cerita dia dua-dua, bukannya mana satu. Sebab tak ada pihak yang majoriti dalam dua houses tu, syukur. Dua-dua kena partisan punya persetujuan. Diorang kena kerja sama. Yes, ada bantuan kepada airline. Satu ada nampak airline ni agak positif. Ya, kalau if you tu saya kata tadi, anda kena tengok what is the, jangan lukis dia. Tengok apa yang dia punya impact. Kalau ini jadi, Bank of America, mana BSC dah? Bank of America ni, Bank of America yang jatuh banyak ni, COVID-19, could drop from current level to $8, of which saya tak tahu dia pernah tak sampai. Yes, pernah. Ini tahun 2009, itu banking crisis. Okay, we will have that.
Kali ini bukan krisis bank tau. Naik American Airlines kita dapat duit. Saya tak katakan tak mungkin. Tapi anda lihat impact dia. And in the right mind, will presiden yang akan bertanding tahun ni and has all the apa yang Trump buat, and Fed nak biarkan ekonomi jatuh macam ni. Satu kadang-kadang saya tengok orang lukis untuk ni kan, untuk indeks ni, oh ni Elliott Wave lah. Lukis jatuh bawah ni. Kalau ini berlaku, tak tahulah. This is the COVID-19 punya debt. And we had GDP fell 35% kan, US kan. This, will it fall another 35%? Tu fikir kan secara logiknya. And we are looking at these companies yang nak split dia punya saham sebab orang duk beli to 4. Maksudnya ini akan jadi 110. Dibagi 4 sebab harga dia dah terlalu tinggi. Okay. Another one, adakah ini rupa company yang dalam the mid of recession time? No. Not just Apple, Microsoft, all this tech sector, all this tech is doing that. Ini S&P 500, sorry. Kecuali yang macam ni. Bayangkan apa jadi kepada Exxon Mobil. Okay? Fikir logik dia. That's why saya untuk gambaran besarnya S&P 500 saya tak letakkan dia sebagai ni. Yes, pada waktu COVID-19 tu saya letakkan. Tetapi this one yang ni saya tak letakkan dia sebagai 1 2 3 4 5. No, kalau anda tengok marking saya letakkan dia sebagai correction A, B dan C. Elliott Wave ni anda boleh buat apa saja. Ini cuma label. Tapi anda kena fikirkan label apa anda nak letak. Kalau label anda 1, 2, 3, 4, 5, anda jangka ini ke bawah. Dan dia akan impact apa yang anda letak di belakang ni. Okay? So, faham apa yang kita gunakan ya. Bukan main letak je. Okay, jadi cerita dia, this will be big tomorrow, iaitu kepada cerita 5th US stimulus. And kita kat mana sekarang ni? Where are we? Okay, kalau anda nampak dalam pasaran untuk semasa, kita dah ceritakan tadi. Kita tengok kepada H4 dan kita letakkan ni ke atas. Okay, kalau anda nampak Nikkei, what is it doing? Wish, banyak lukisan. Dia tengah buat correction. Apa yang biasanya sideways lama? Dalam range? Wave apa yang biasanya sideways lama? Apa yang biasa sideways lama? Wave 4. Okay? Wave 4. Okay? Is doing correction. DAX. Correction. Untuk ni. Nampak? Cerita dia sama. Cerita dia sama sebab tengah tunggu. Satu anda nampak saya sekejap lukis triangle, sekejap lukis wave 4 sebab tengah tunggu. Saya tak dapat letakkan triangle sebab dia break macam ni. Satu saya tak dapat gunakan triangle. Triangle suppose price contracting. The moment dia break ini, jadi dia bukan triangle. Faham? Triangle, dekat sini triangle. Okay, dekat sini pun mungkin ni dekat. Okay, dekat sini pun adalah satu triangle. Kenapa dia color ni? Oh, saya tukar tadi. Okay.
dekat sini. Dia kena berbentuk macam tu. Ni terbuka, nampak? Jadi dia tak boleh triangle. Dia tak contracting. Kecuali kita ambil daripada atas. Ya. Itu pun sama. Dia bukan triangle. Nampak? The moment ini break, momentum tinggi, saya tak dapat tandakan dia sebagai triangle. Sebab itu, kalau anda perasan, sebelum ni saya letakkan ini sebagai triangle, movement dia yang tu menyebabkan saya tak dapat buat. Faham, Fi? Faham, Badrul? Bukannya main letak ke. Ada sebab dia. Okey? Jadi sebab itu saya tak dapat letakkan dia sebagai triangle. Jadi kita pada waktu ni at best 1, 2, 3, 4 dan everything is looking sebagai satu diagonal. Sebagai satu diagonal. This is the diagonal. Kita akan ada wave 5 yang extended dan dijangkakan membentuk pergerakan seperti ini. Diagonal. Bila saya lukis ni tak perasan pula. Okey. Diagonal. Nampak macam mana kita lihat kepada apa yang, dan kalau ini diagonal maksudnya dia tak laju, dia tak laju ke atas. Kecuali ada benda lain tak? Ya, sama. Sama. This one sama. Ini saya tak buang lagi sebab dia tak ada spike ke atas. Sebab itu saya tak buang lagi line ni. Okey, tapi ini proposed move dia. Ini proposed move dia. This is the proposed move. Dia lebih kepada satu yang bukan impulse lah. Cumanya saya tak buangkan yang ini lagi. Saya tak buangkan yang ini. Saya lukis semua sama. Udin, anda tengok lukisan saya semua sama. Dex, everything sama. Semua sama. ES, semua sama. That means, kita jangkakan satu extension dalam wave 5. Kita jangkakan extension. Kalau ini berlaku, kita jangkakan extension. Saya lukis semua sama. Dia tak ada tiba-tiba satu naik, satu kecuali benda macam IBEX ni. Sebab IBEX ni ada lower low. Faham? Secara teknikalnya dia masih ada lagi kaki ke bawah. Jumlah wave dia masih lagi korektif. Benda yang sama, saya kena cerita sama lah. Kecuali IBEX sahaja sebab apa tadi Syukur? Dia budak jahat. Dia ada yang low. Jadi kita mungkin ada sampai kat sini je. Ini mungkin 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Sampai sini je. Sebelum dia naik, sekiranya yang ini membuat extension ke atas. Tiba-tiba dia buat impulse ke atas. Itu kita tak tahu. Pada waktu ini, yang kita pasti, ini long. Boleh? Ini long. Ini long. Okey? Mana ada unexpected? Kita dah expect itu dari bulan 2. Mana ada unexpected? Kat mana gold dengan silver unexpected? Cukup. Kita dah cerita silver dengan gold dari bulan berapa? Sebelum COVID-19. Sebelum jatuh COVID-19. Ingat? Tak pernah sekali pun saya sebut gold dengan silver short. Tak ada. Kan? Jadi, tak ada. Gold dengan silver, gold and silver is moving as what we expect dari bulan berapa. Cumanya bila dia extend ni, kita tak tahu dia extend sampai mana. It's never a sell. Kita cerita yang ni dari sini. Dari bulan 2. Dari sini. Jatuh ni, I keep on cari untuk long. Ingat tak? Tak. 2000 is not unexpected. I'm expecting higher. Yes, kita miss yang ni, but we did cash it sini.
1674. 1674. 1674. 16. Sini lah. We did catch this pullback. Yep. Sebabnya kita tahu central bank turunkan kadar faedah. Central bank turunkan silver and gold, precious metal, dia sendiri dia penyimpan nilai. Dia tak ada, dia bukan interest bearing. Dia bukan menyimpan dia dapat interest, tak ada. The moment interest turun, gold and silver naik. Itu je. Okay, so any three-way pullback untuk instrumen-instrumen ni, silver, euro JPY, gold, euro USD, and ZD USD is a long now. Maksudnya, kita ambil satu. Kita ambil euro US. Kita ambil euro USD lah. Satu semua ada dekat anda. Saya tak dapat bagi dia sebab I'm looking for this pullback. Kenapa kita trade wave 4 ni? Kenapa kita trade wave 4 ni? Or, if you want better, this is a better trade. This is a better trade untuk saya. But for short term, this is what you can look at kiranya dibuat pergerakan ini. Because this is an impulse. This is an impulse. Kalau dia break this trend line yang dari sini, yang ini, dia break this trend line, three wave anda long. Yes. Faham? Nampak tak cup and handle? Nampak kan? Okay, bagi siapa yang pattern lah. Yap. 1618. Laju sangat type tu kan. 111 apa? 1168 apa tu? Oh, okay. Level. Anda nak tengok dia break out this that one. Break out 3 wave anda long. Sebab 5 ni sini mungkin extend lagi. This is the reason. Ini 5 dan sini kita ada ni 4 reset untuk merah, 3, 4 yang ini mungkin extend. Okay? So tunggu dia buat ini. Masa ni anda tak buat apa-apa. Anda trade di sini, anda akan dapati dia susah nak pergi. Boleh lah, boleh jeling. Boleh jeling. Tengok naik 5 pip, turun 5 pip. Tunggu dia buat kerja dulu. 3 wave yang jelas. 3 wave jelas. Anda tunggu 3 wave jelas. 1, 2. Yang anda dapat tarik Fibonacci extension, tarik. Fundamental, dia ada. Technical, dia ada. Cari benda yang nampak lah. Okay. NZD USD, sama. Ini adalah untuk. Saya tak dapat nak bagi. Kalau tak, saya letakkan. NZD USD pun sama. This. Jangan trade ini. Bukan trade ini. Bukan trade ini. Bukan trade yang ini. 1 hour ni. Bukan. Bukan trade ini. Ini tak ada setup. Dia tak ada high. Kalau anda nak long, anda long daripada sini. Long daripada pullback higher high. Bukannya long daripada ini higher high mana. Kecuali anda trade dekat inilah. Kalau anda trade dekat ini. Dan baru ada higher high. Nampak? Baru ada higher high. Jadi pullback 1 minute anda boleh trade lah. Kalau anda nak trade juga, ni boleh. Dia applicable kepada semua time frame. 3-way pullback, anda long daripada sini. Inilah cerita dia. Kalau dia ada 3-way pullback, anda long. Dan ini position dia. Entry, stop loss bawah 1618. Ni kalau nak trade di 1 minute je lah. Tapi meriah lah. Saya tak asalkan janganlah pergi TP 200 pip masuk 1 minute. Itu masuk lubang gali lubang tu.
Okay, dan dia punya profit tadi daripada ni, daripada sini. Maksudnya ini tadi tarik dan kepada entry untuk Fibonacci extension. Ni. Ini TP dia. Ini 1 minute setup. Trade juga 1 minute. Dia tak kisah time frame mana pun. Bukannya, Elliott Wave boleh pakai dekat weekly je bang. Tak. 1 minute boleh. Kalau anda pakai 1 saat punya chart, boleh. 1 saat pun boleh. Tak ada masalah. Dia applicable kepada semua. Dia dekat tick chart. Kalau anda ada tick chart, anda nak trade tick chart, sempat lukis. Boleh. Tapi meriah lah. Itu je. Sanggup tak sanggup je lagi. Itu je. Okay. Tak kira apa time frame. Dia everything sama. Okay. Faham? Okay. Okay. Kita jangkakan ada extension untuk ni. Okay. Dan semasa, kalau kita tengok untuk dolar, kita ada berapa minit ni? 5 minit. Okay. Kalau kita tengok untuk dolar, pergerakan besar untuk dolar masih lagi ke bawah. Masih lagi ke bawah. Untuk dolar. Ini mungkin wave 4 habis. Masih lagi ke bawah. One more leg ke bawah. Ada low dah. Dah ada low. Tapi adakah anda nak long euro USD? Kecap tong 6 tadi. Sanggup? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tapi nak masuk agak-agak lah. Okay. Ni untuk dolar index. Euro USD. Kan? No. This one tak. Kalau nak trade daripada yang sini. Three wave dia konsep dia sama macam tu je lah. Tapi I would prefer lebih kepada yang ini. Yang ini. Ni bagi yang swing. Bagi yang intraday boleh cuba cari yang sini. Three wave, DE, anda letakkan TP daripada yang bawah ni. Daripada 2. Kalau ada guna 4, daripada 2. Jauh juga TP dia. Dia bukannya pasal berapa pip. Kalau anda trade 2 pip, tapi anda letak 100 lot layer, banyak tak? Dia bukan pasal pip. Dia pasal berapa dolar anda trade. Kan? Itu je. Position sizing. Bukannya pasal ni ya. Dia is about position sizing. It's nothing about entry. It's nothing about anda entry time frame mana. Anda trade micro 0.01. Monthly chart. Tunggu 2 tahun. Oh, dia sampai. TP 2 tahun. Orang trade scalper. Dia letak 1 slot. Kan? Ataupun goal maksimum 50 lot standard. Dia masuk 50 lot standard. Entah. TP dalam 5 sen. Dia lagi banyak daripada tu lagi. Jadi dia bukan pasal tu. Dia pasal position sizing. Jangan short. Ini bukan short. Ini bukan untuk short. Ini bukan untuk short. Seriously. Kita ada dolar. Tengok ni. Anda buka buku mana pun. Ini ada low. Anda buka lah buku mana pun. Ni yang kita cerita tadi. Ini ada low. Kenapa short? Kenapa nak long US dollar? Kalau EU tu kita short, maksudnya kita long US dollar. Ini low. Faham? Anda buka lah buku, kecuali buku yang dikarang sendiri lah. Tapi kalau anda buka buku trading, tak ada ni kata ni long. Selagi dia tak buat benda macam ni. Kalau dia buat benda macam ni, dia break out trend line, dan dia buat higher high berbanding dengan sini. Dan anda boleh long yang ini ke arah
untuk short term trade ke arah this box. Faham? Setiap lekuk pengsan. Okey, tanya soalan tak kait sikit. Kripto ni pelanggan abang boleh ke jadi safe haven? Safe haven, kripto. Yes and no. Yes bagi certain condition, no to certain condition. Safe haven, kripto, you see, kripto, ni tadi Fifi tanya mengenai Bitcoin. Rupanya ada, Fifi. Kita tak cek, saya main tak je. Tapi bila, saya rasa, entah bila saya update chart ni. Bitcoin. Mana Bitcoin saya? Oh, ni. Oh, sila jelaskan kejap ni. Ni, Bitcoin. Ni dekat H4. Okay, ni Bitcoin. Ni pun seiring dengan jangkaan untuk kekuatan US dollar. Okay, nak kata Bitcoin sebagai kripto, yes and no. In the time of, anda tengok semasa March, nampak tak dia jatuh? Jadi the movement basically orang dumping everything pada waktu tu, and then dan kemudiannya dia naik balik. Ini adalah semasa kelegaan market. So nak kata safe haven, dia naik waktu ni. Nampak tak? Jajah. So nak kata safe haven, tak, yes kepada mereka yang di China, tapi no kepada mereka di West. Pergi cari sebab dia, saya katakan tu. Nak kata dia safe haven, not really. Dia naik pada waktu saham naik. Kan? Dia kripto ni agak subjektif sikit. Saya mengkaji kripto ni, siapa ingat ikut webinar sejak dari tahun 2017, saya cuba untuk mengkaji kripto, dan cuma pada tahun ini yang saya pada tahun inilah saya start melabur. Saya tak trade dia, saya melabur. Too volatile for me to trade dia. I'm looking to buy balik sini. This is daily. Ini adalah wave, kita jaga wave 3 dalam 3. Ini nanti. Ni kripto. Kau nak ambil, saya bagi link chart . Ini dalam bentuk yang agak diagonal. Okay, ini daily. Weekly. Ini full marking saya lah daripada start, daripada kosong, daripada price kosong lah. Dan anda boleh isi tempat kosong lah. Ni daripada crypto start. Okey. Ni full dia. Isi tempat kosong sendiri. Sekejap. Apa satu kita terplay out ke atas sana. Okey, anda tahu satu ni ada nombor-nombor lain lah dalam tu. Okey, ni full marking saya. Ini weekly. Okey, kita berhenti dulu dan kita sambung balik selepas ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe chat tu. Lupa nak tanya, nampak ke tak chat tu? Nampak link saya bagi? Nampak? Link yang daily dengan weekly punya chat untuk Bitcoin. Okey, nampak. Okey, terima kasih. Okey, thank you. Okey.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jajak. Long term untuk Bitcoin pada pendapat abang stable tak? Macam ni. There are a lot of cryptos. Nasihat saya sebelum anda nak menceburi cryptos, buat anda punya homework dahulu. Ada banyak, lihat yang bank pakai. Tu je saya dapat sebut. Sebab itu jadi nasihat pelaburan. Itu je dapat saya sebut. Lain daripada itu saya tak dapat nak sebut saja. Boleh? Do your due diligence, do your research. Dan nasihat saya dia lebih kepada pelaburan instead of anda trade dia. Okey? Sebab kalau saya sebut, itu dah jadi nasihat sebab kita nak beli dan simpan kan. Itu jadi nasihat pelaburan. Okey? So, kita dah masuk US session, nampaknya is nowhere, everything is itu je. Tak ke mana. We might have market yang lebih senyap as everybody is waiting kepada cerita Kongres, cerita NFP besok. So hari ini pun dalam kalender nothing much, tak ada banyak. So everything is ada kat situ. Apa trade ideas yang saya tengah tunggu pun ada. Yang immediately saya lihat cuma minyak, cumanya dia tak sampai. This is WTI. Ini adalah WTI. Okay, nampaknya dia tak sampai. Ini adalah 100%. Okay, nampaknya dia tak turun ke situ dan terus naik. Dia tak turun ke situ dan terus naik nampaknya. But kalau dia buat reversal lagi, maksudnya kalau dia ini mungkin jadi A. Dan kalau dia tak tembus atas tu, ini masih B ataupun ini W, X dan Y. Kita boleh tukar macam ni ya. Tukar dia jadi merah. Dia boleh tukar macam ni ya. Okay, dan ini membuat retracement ke atas. Jadi kalau dia buat this retracement, kalau dia buat this retracement, or even daripada semasa, dan dia jatuh lagi. Okay, ada set up kat situ lah. Okay, ada set up kat situ. Ini untuk minyak. Jadi ini akan buat macam ni. 1, 2 dan 3 macam tu. Jangan buy dulu kalau dia naik macam tu. Okay, dan ini adalah untuk minyak. Dan ini akan jadi W, X dan Y. Tentu saya encourage untuk ikut live webinar. Kita nampak, we can see apa dan macam mana kita cari set up. Ini adalah, kalau dia buat itu. Kalau dia terus naik, jangan enter. Okay, so your setup will be ini. Sebab ini ada high-high, nampak tak? Ini ada high-high. Okay, high-high daripada situ. Dan dia break trend line. Nampak tak? Dia cukup sifat. Don't worry, ini 3-4 sebab kita boleh alihkan ini jadi 1. Boleh. Ini jadi 1 sini. Ini jadi 2. Don't worry. Yang kita tahu daripada sini nanti dia akan react 3 wave. Itu je. Entry. Kalau mini contract, stop loss ini adalah sebanyak berapa? Ini adalah 1.24. Kalau anda trade satu lot mini, $12.40 stop loss. Kalau anda trade 2 lot, $24.80. Mini, mini. Dia ada 2 tau. Mini. Faham? Okey? Kalau dia buat ni.
Satu lot mini, stop loss ini adalah $12.40. Mini ada dua, dekat XM ada dua. US oil. Okey. Ni kita tengoklah. Saya cuma dapat letakkan bila dia ni, suatu saya tak dapat nak letakkan. Dia kena break ini dulu baru kita dapat confirmkan ya. Kena break yang ini. Jadi kalau ada, saya akan letakkan dalam box, dalam table ini ya. Dalam table ni. Kalau dia break ini. Lain daripada itu tak ada. Euro tak ada. Yang immediate kita dapat letak ini. Kalau dia buat pergerakan ni. Kalau dia tembus terus ke atas, jangan trade. Tunggu satu lagi kat sini. Itu je. But simple. See. Buat benda simple. Buat benda simple. Jangan susah-susah. Buat benda simple. Do simple thing. Do simple thing. Kan Azwan boring dah dengar. Cerita sama alah. Dia pakai trend line je pun. Dengar-dengar aku cari magic ni. Mana ada magic? Trend line je. Dia break trend line, alert kita. Itu je. Aku ingat apa benda lah Zul pakai. Dia pakai trend line je rupanya. Tak payah nukis pun. Kerana nampak lah trend line kan. Ni trend line dia. Ni trend line dia. Dia di bawah. Ni trend line dia kan. Itulah. Itu je lah. Buat benda sama. Buat benda sama. Yang saya duk cerita ABC apa semua ni, ini je. Tak ada pelik-pelik. Okey. Itu je. Lain when Euro AUD belum masa untuk short, I'm expecting one more leg higher. Sebabnya dia tak short daripada sini. Bukannya short daripada ni. I'm expecting higher move untuk Euro AUD. Euro GBP lower. Here, sini nanti, I don't really like it, bukan apa. Euro GBP ni, Euro ke atas, tapi Euro AUD ni ke bawah. I don't really like it. Magic line. Okay, GBP AUD, atas sini nanti anda short. Daripada atas ni. Sini short. Daripada atas. Tapi ingat, anda dalam wave 4. Tapi this one is giving you better. Ini H4 punya trade. Yang atas ni. Yang sini. Sini. GN is a better, because you are reacting daripada lower low. Daripada lower low. So sini boleh short. Okay. Saya tak dapat letakkan sebab saya expect dia buat ni dan baru saya dapat letak Fibo. Baru dapat kira. Sama juga seperti minyak dia, sama. Faham kan kenapa? Nampak tak dia break trend line? Benda sama je. Saya tak letakkan trend line, ada yang saya letakkan. Macam ni tak payah letak pun, anda nampak kan? Dia break trend line, 3 wave, short. Samalah. Trend line, break, short. Itu je. Euro AUD. Ini bagi saya di antara GA, GN, Euro AUD, ini lebih bagus untuk nak short. Ini lebih bagus untuk nak short. Saya tengah tunggu dia break W ni, baru saya dapat bagi yang ini. Pada waktu ni saya kira dia daripada W, X, Y yang biru. Ni level dia. Stop loss atas ni. Boleh? Nampak kan dia break trend line kan? 3 wave. Benda sama. Dia ulang-ulang cerita sama. Kan? Cerita sama. Dia break trend line. Ni. Ya. Wave 3. Kalau yen dynamic. Tapi dalam time frame kecil. Itu dalam time frame kecil. Yen dynamic dalam time frame kecil. Bukan time frame besar. Itu time frame kecil. Kalau bercakap mengenai yang keadaan movement sekarang lah.
Badrul, kalau anda trade 15 minit, 5 minit, anda akan trade yang kecil tu. Okey? Okey, jadi kita faham Badrul? Itu dalam time frame yang kecil. Sebab sekarang ni kita nak masuk kepada fixed dynamic. Kita ada yang saya ceritakan tadi. Mana kita? Kita ada jangkaan untuk USD kekal lemah. Kan? USD cuma lemah dalam ini dan ini. Lain-lain tak ada USD lemah. Dua saja. Ya. Jadi kita tahu US dollar tadi, dollar index ada lower low, masih lagi tak complete. Ini kita ambil dollar index. Dollar index ni ada lower low, kan? Ada lower low kan? Dan sekarang ni cerita dia, movement ini anda buat macam mana pun, ini mungkin A, B dan C, tapi dia lebih kepada 5 wave. Betul? Yeah. So you do expect this type of reaction, so dia jatuh. Okay. Selama ini kita dalam negatif US dollar dynamic. Ni dalam waktu dia buat wave 3 ni, ini dalam negatif US dollar dynamic ini. Yang ini negatif US dollar dynamic. Kenapa dia jadi biru ni? Okey, yang ini. Ini dynamic tu maksudnya dia dalam wave 3. Okey. So kita jangkakan dia akan buat bounce. Tinggi mana bounce dia? Don't know. Kita akan mula ni bila dia break this trend line lagi. Okey. Dan sebab tu saya kata kalau ini tadi anda boleh long US dollar tapi shorter term kalau dia break this trend line, provided sini 5 wave. Tapi untuk shorter term sebab dia ada incomplete bullish sequence A, B dan C. C anda boleh trade. Dia akan jadi temporary positive US dollar dynamic. Okey. Tapi lepas tu kita masih expect US dollar lemah kan? Masih expect US dollar lemah dan kita nampak divergence. The whole thing is a divergence. Daripada sini. Daripada sini, wave 3. Ini wave 5. Kalau ini break ke bawah, then ini adalah masih continue negative US dollar dynamic. Okey, jadi kita dah nampak divergence. Kita jangkakan negative US dollar dynamic dah tak ada. Dah habis. Okey, dan kita akan ada USD bounce. US dollar bounce. Nampak? Tapi boleh buy tak? Tak. Wave pertama ni anda tak buy. Dia jalan macam mana pun tak. Bila anda boleh buy dia? Kalau dia buat 5 wave, 3 wave pullback dan ini break atas ini. Dia ada higher high. Then anda pullback, anda long. 100% equal. Buat itu je ulang-ulang. Tak kisahlah dia tak sampai, tak trade. Itu je. Buat ikut satu kaedah. Ikut satu cara. Itu je. Dia tak ada trade ni. Tak ada lah. Tak apa. Kalau nak masuk, try tengok saham. Beribu ada. Kat XM ada berapa banyak saham. Boleh masuk CFD, MT5. Trade lah kat situ. Meriah. Banyak. Macam-macam ada. Kan? Siapa kata tak ada set up? Sentiasa ada. Cari. Kalau nak cari. Okey. Kalau nak pergi lower time frame, meriah banyak. Tapi cerita dia, this one ada lower low. Dan 3 wave pullback, anda nak dia break ini. Then anda short balik. Okey. Cerita dia pada anda tahu kita ada US dollar lemah. Tapi kita tahu dia dah sampai dekat support dia. Jadi ini menyebabkan US dollar masih lemah tapi dia bukan negatif. Jadi kita dah nak masuk sini. Kalau betul dollar index tadi
dah sampai wave 5, dah sampai wave 5 dia, kita jangkakan dia akan sideway. Ini sideway. Faham? Ini sideway. Ini tak ada wave 3. Jadi, kita bukan dekat sini. Tak ada dekat sini. Okay? Next, we will be here. Sebab US dollar masih lagi lower, tapi bukan dalam, sebab dia ada wave ni. Sebab dia ada ini, completekan ini. Completion of this. Sideway ke lower. Lower, tapi bukan dalam momentum. Okay? Pada masa yang sama, kiranya ini, apa yang anda boleh trade dalam fixed dynamic, anda trade indeks dan yen pair. Anda tak trade untuk dollar pair. Dalam ni anda tak trade. Ini tak trade. Anda trade yang ini. Ini setup yang anda cari sekarang. Any pullback. Yang saya sebut tadi, EJ, indeks, ES, okay. NZD, USD, ya, sebab oleh indeks. Kita ada NZD, kita ada AUD yang disokong oleh indeks. But I don't, lebih kepada short term lah. Lebih kepada short term. Kita tengok, kalau ini berterusan, dan dia melemah di sini, ini berlaku, ini adalah sama dengan apa tau? Ini sama dengan dekat saham adalah pergerakan ini. Ini wave 3. Ini adalah apa? Fi, Badrul. Ini apa ni? Dekat sini. Ini adalah indices dynamic. Yang ini. Okey? Indices dynamic. Pada waktu yang ini, turun ni, kita akan ada pair yen seperti Euro JPY. Pada waktu ni, anda long Euro JPY. Any three-way pullback, saya letakkan ni, dia break this trend line, anda long dia. Sehinggalah kat sini. Okay, so kita expect wave 3. Nampak tak? Kita trade wave 3. Kita expect wave 3. Nampak Badrul? Kita tunggu nak trade wave 3. Okay? Boleh? Ni tak faham, ini simple. Yang macam ni. Okay. Okay, anda nampak pergerakan macam ni. Okay. Dalam yang ini, buyer ke seller in control? Ya, dalam yang ini, buyer atau seller in control? Ini buyer in control kan? Okay. Dalam pergerakan ini trick question ni. Buyer atau seller in control dalam pergerakan ini? Dalam pergerakan B. Siapa in control dalam yang merah ni? Yes. Ada juga yang dapat jawab. Okey. Sekali lagi ya. Ini A. Dan ini B.
Okey. Dalam pergerakan A, buyer in control. Dalam pergerakan B, buyer atau seller in control? Dalam pergerakan B. Sekali lagi. Yes. Masih lagi buyer. Any retracement, sebab apa dia cuma 3? Ingat, wave 5 tu momentum. Buyer punya momentum. Buyer tak pasti. Betul ke tak? Buyer masuk awal. Seller masih, ingat sifat-sifat wave. Seller masih kata tak cantik kalau dia daripada atas ni macam ni. Tak kisahlah apa belakang. Dalam wave 1, sifat dia. Cantik tak cantik news ni? Tak apa, masuk. Okay, dah sampai area, kita masuk. Lepas tu, seller masih mempertahankan level. Wave 3, buyer menang. Wave 4, ambil untung. Wave 5, momentum. Dalam dekat sini correction, buyer masih mempertahankan this whole structure. This is buyer's market. Anda nampak 3 wave, itu maksud dia. Ini the whole thing adalah buyer's market. Faham? Counter attack. Okey. Bolehlah. Counter attack. Oh, okay. Nanti buka buku dia counter attack ke tak. Okey? Sebab itu dia correction. Sebab itu correction, sifat dia anda nampak pergerakan yang macam ni. Kan? So, dia naik balik. Bila ada nampak trending, dia separation clear. Separation dia clear. Separation dia clear. Okey? Anda tak nampak banyak lekuk macam ni. Kita tengoklah kat chart. Bila dia trending, tengok okey. Bila dia trending, cantik jadi. Dia bila correcting banyak songeh. Dia banyak songeh. Dia banyak cerita. Bila dia trending, cantik je rupa dia. Saya tukarlah. Mungkin orang tak suka tengok yang ni. Orang suka tengok candle. Dia cantik je. Bila ni dia banyak cerita ni. Tu cerita dia. Sebab dia tak break support. Tak, structure jajak. Tengok movement dia. Bila dia trending, cantik je, panjang-panjang je candle dia kan. Tak adalah banyak cerita. Ni sebab seller cuba ni, tapi buyer masih mempertahankan. Satu berlawan. Boleh? Buat simple. Buat kerja simple. Saya tunjukkan benda ni daripada mula-mula saya tunjukkan Agent Wave dulu. Anda nampak yang simple je, itu adalah apa? Itu adalah motif. Itu adalah impulse. Lihat simple. Tak kisahlah. Sebab support resistance yang lukis tu kita. Ada, lepas tu, ada. Sini hidden. Ada hidden pula. Aduh. Tak kisah. Mana yang jadi kepada anda. Saya, okey. Betul lah asal jadi kepada anda. Fixed dynamics, wave 1 dan wave 5. Wave 1 dan wave 5. Wave 3 adalah ni. Sebab tu kita tandakan ini sebagai wave 1. This whole thing, wave 1. Nampak? Ya. This whole thing, wave 1. Okay? Jadi bila masuk kat sini, kita dah dalam fixed dynamic. Kita dah habis untuk wave 3. Sebab kita tak dapat nak kata, kalau 3 dalam 3, itu adalah ni. Itu adalah dan apa? Itu adalah indices dynamic. Okey. Kita nak habiskan kita punya webinar ni untuk last topik. Kita trader kalau buka chart sampai pagi besok, tahan. Trader kalau buka chart, besok pagi sampai besok pagi pun webinar boleh.
Nak buy kat mana, nak sell kat mana. Dan nampak kan? Buat benda simple. Saya buat benda simple dalam trading saya. Sebab apa? Saya menggunakan satu sistem yang mulanya orang ingat susah je. Tapi bila anda dah ikut webinar kan, tak ada nak apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Saya cuma invest dalam trading saya. Ini yang saya buat. Saya menggunakan satu sistem di mana saya mengikut apa satu mission statement. Ini yang saya buat. Saya adjust belief saya supaya sesuai dengan apa yang sebetulnya dalam dunia ni. Tak ada nak cuba buat 50% lah sebulan, seminggu lah. Oh, kalau boleh dah buka bank lah. Okay? Terus tak ada buat benda mengarut. Boleh. Ada masa kita punya performance bagus kan. Tapi the thing is, you know it won't last. So while it lasts, itulah guna position sizing. And stick to a mission statement. Ingat, mission statement anda untuk buat duit sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa dengan risiko yang paling minimum yang anda boleh terima. Anda kena definekan dua ni, bukan hanya tengok berapa banyak buat duit. Okay? Untuk nak dapat banyak buat duit, anda check the trend. Jangan buat benda lain. Itu je. Anda tahu, bila market trending, anda sepatutnya buat duit. Bukannya market trending, anda pergi tambah layer sell. Okay? Kontrol takut. Jangan tiap trade dekat H4 entry. 5 minit sekali tengok chart, tengok float. Apa dah aku float? Aduh, tak dapat. Okay? Keep it simple to be successful. Not to be... Keep it simple to be successful. Ada sebab anda masuk. Gunakan tools untuk mengenal pasti trend dan mengenal pasti TP dan mengenal pasti stop loss. If should sekiranya US dollar kuat, apa jadi? Yen kuat, apa jadi? Itu adalah kita punya apa? Kita punya market dynamic tadi. Dalam fixed dynamic USD pairs either lower or higher. Either lower ke higher? Tak. Fixed dynamic anda tak trade US dollar pair. Cukup. Fixed dynamic anda tak trade US dollar pair. Kan saya sebut kat sini kan. Anda tak trade US dollar pair. Don't touch it. Bukan US dollar higher or lower. It is higher. Euro USD akan jadi higher. Yang ni masih ni. Boleh? Tapi anda tak sentuh dia. Ni maksud dia. Kalau XXX USD higher, EU tu higher. UCAD tu lower. Kan? UCAD lower. Tapi anda boleh trade dia. Tapi momentum dia tak sama seperti yang ini. Boleh trade dia, momentum dia tak seperti ini. Faham? Boleh. Nak trade dia boleh. Kalau anda nak trade, anda pilih seperti AUD, USD. Faham kenapa? NZD, USD. Instead of Euro, anda trade ini. Sebabnya, higher index. Faham? Jadi, I'm talking about better pair. Dia boleh trade. Boleh trade. Arah dia macam tu. Tetapi, better pair will be this. Anda trade index lebih cantik nak trade pada waktu tu. Yen pair lebih cantik nak trade waktu tu. Sebab index higher. Faham? Okay. Buat benda yang rancanglah. Bila anda trading, pastikan anda merancang dan plan ahead. Apa? Ini berniaga, bukannya depo, aku trade 5 hari lagi aku dah tak trade. Itu hobi. Hobi cost money. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten nak buat duit dalam bidang ni? Tak payahlah, memang tak lah. Memang tak lah. Kalau ada pun nasib baik kan, tiba-tiba profit banyak kan. Lepas tu trade lagi, bagi balik kat market. Tak. Ini adalah satu yang dibuat dan satu bisnes jangka panjang. Kalau anda berfikir letak depo tak 3 entry kaya,
Ini bukan tempat dia. Ini bukan tempat dia. Nasihat saya berhenti trade. Sebabnya anda akan ketagih. Dia ada beri harapan tau. Dia bagi dulu, anda withdraw 2-3 kali. Familiar tak cerita ni? Ada bagi harapan tu kan. Adalah. Oh, letak $50 dapat keluar $500 kan. Wah, waktu tu gelak. Apa cerita Alibaba, tahu tak cerita Alibaba? Bagaimana orang kaya gelak kan. Aziz tu, Aziz yang pakai seluar kembang tu kan. Tahu? Dia dah gelak bunyi Santa Claus lah. Lepas tu, faham? Lepas tu anda ketagih sebab anda teringat yang kaya tadi. Yang kaya tadi, yang gelak Santa Claus tadi. Lepas tu lama-lama tanpa sedar anda menghabiskan masa dan letakkan duit yang lebih daripada sepatutnya. Dan tak boleh nak lama-lama tak. So ini adalah satu bisnes online. Anda kena, bila nak berbisnes, anda berniaga, anda kena berfikir sebagai seorang investor. Cari diri anda, set objektif, arah mana, ke mana hala tuju anda. Buat yang ni lah, cat diri anda, buat cat keadaan kewangan anda. Buat cat keadaan kewangan anda. Cat euro, dia lukis penuh. Cat euro dia, cat apa ni? Ni apa ni? Ni Dow Jones, wah, siap ada diagonal. Ini ABC, 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 cukup. 3 cukup. Cat diri, entah. Faham cat diri kita? Keadaan kewangan kita kat mana? Kita punya apa? Kat mana kita punya financial freedom? Bukan bulan, setahun. Aku perlu 5,000 sebulan. Tak, jangan buat macam tu. Itu otak orang bekerja. Anda bisnes sekarang ni. Itu orang nak terima gaji. Bisnes ada naik, ada turun tau. Ada bulan tak menjadi, ada bulan menjadi tau. Okey? Dia bukannya konsistensi setiap bulan. Konsistensi, mana ada 7E setiap bulan dia dapat banyak tu je. Tak. 7E tu. Tahu? Din maju. Tahu Din maju? Ada bulan banyak. PKP itu dia habis kan? Sama lah. Ada bulan dia cantik, ada bulan tak cantik. Kalau apa Penang punya ni duk saman orang parking kereta depan tu pun Din maju pun teruk juga kan. So benda-benda macam ni lah. Okay. So anda ada satu yang lebih panjang sikit. Setahun. Berapa yang anda perlukan. Then set your target. Set your target. Berapa, dan tengok keadaan semasa. Berapa yang anda dah ada. Dan work on this to make your passive income higher. Not active income. Trading tu active income. Tak kisahlah anda letak dekat copy trade ke, robot ke, itu active income. Itu bukan passive income, faham? Itu active investment. Itu bukannya aktif, bukannya pasif. Pasif ni kita tunggu tak payah buat apa pun kita terima. Yang itu tak zang lari. Tahu zang? Tak apa, saya tak nak sebut lebih panjang cerita tu. Okey? Fokus kepada benda yang kita dapat kawan. Position sizing dan sistem yang kita guna pakai. Ni rahsia dia. Rekodkan. Bukannya anda nak, saya ambil anda punya rekod. Buat apa? Pakai anda sendiri demo. Buat anda sendiri demo sistem anda. Saya tunjukkan yang ni, kita akan start buat mulai minggu depan. Saya tunjukkan ni dan kita rekodkan apa yang kita letakkan. Minyak tadi kalau dia pergi, saya akan letakkan dekat sini dan apa trade result. Kita rekodkan. Rekodkan yang ni Okey, kita rekodkan yang ni. Okey. Mana slide? Dan apa kalau tak ada lagi position sizing model, buat yang ikut saya ni. Pakai saya punya. Ni saya punya. Saya cuma risikokan 0.25% dalam setiap entry saya. Kalau saya loss banyak ini daripada equity saya. Faham tak?
Kalau ada 1,000, saya hilang berapa ni? 2 $2.50 sen. Yalah. Kalau ada 10,000, $25. Ini saya. Saya tak hidung masin sikit. Negatif 7.5, dah rugi dah. Sistem ni tak jadi lah. Tak bagi duit. Pakai yang ini. Print up yang ini, pakai dia. Pakai dia. Ya. Ada mana add? Mana add? Add ada tak add? Add buat yang ini untuk trade DAO sahaja. Kan? Mula-mula jadi. Bila dia tak ikut balik, dia tak jadi balik. Bila dia tak ikut, dia tak jadi. Masa diikut, alhamdulillah. Naik kat Facebook, puji bukan main. Lepas dia tak ikut balik, habis balik. Pakailah, cantik dah grow account, cantik je. Rugi banyak tu je satu hari. Dah. Bila tak ikut, bila ikut cantik ke? Oh, Nick Jaja ni. Nama siapa Nick Jaja tu kan? Nama anak. Okey. Pakai. Ya. Dah cantik, ikut, cantik kan? Bila tak ikut, habis. Betul? Bila tak ikut, habis kan? Ikut balik. Bil balik. Buat benda yang masuk akal. Itu je. Bila dan cara kita nak besarkan dan nak turunkan. Dah start balik next week. Bila tak ikut, kita tahu bila kita nak berhenti. Kita tahu bila kita nak berhenti. Daripada sebelum ni, letak balik, balas dendam balik kan. Tak. Bagi jalan dulu NFT. Dah cantik, dah grow. Lepas tu buat hal balik. Dia buat hal bukannya kepada trading. Dia buat hal kepada tak jaga duit. Betul tak? Betul tak? Bukannya kepada trading. Trading cantik lah. Trading okey. Tapi bila dia ni letak besar sikit. Bila kita ikut, ada tak jadi, ada jadi. Tapi duit tetap grow. Betul tak? Duit tetap grow. Betul tak? Kalau sistem kita ikut disiplin dia je. The moment pagi tu dah hilang kan. Petang tu masuk lagi, habis. Itu yang balas dendam tu. Terasa. Pecah rahsia dia. Nama lain. Ikut balik. Pakai benda ni. Seriously, anda pakai benda ni dan anda ikut satu disiplin trading dan anda tahu prestasi dia, you will make money. Seriously. You will make money. Cerita dia, anda tahu bila nak besarkan, bila tak cantik, anda kecilkan. Dan kalau sistem tu over 50%, trader biasanya is around actual 50 to 60%. Itu biasanya. 50% average trader, biasa. 60% good trader. Ramai orang nak cerita 80%, 90%, tak payahlah. Long term tak. Seriously. Long term tak banyak sistem yang dapat lebih daripada 65% above. Tak banyak. Seriously. Anda pergi letak lama-lama tak. But if you are exercising good risk reward dan anda menggunakan core capital protection punya, anda buat duit. Seriously. Itu je. Pakai benda ni. Saya kalau nak recommend dalam semua chart, dalam semua slide saya, yang ini anda kena print. Yang page ini, anda try pakai. Pakai dia buat dekat demo, pakai teknik anda sekarang. Asalkan stop loss, TP, anda disiplin je buat benda sama. Tepat entry, letak limit order. Jangan main tekan. Anda akan dapati perubahan banyak dalam trading anda. Seriously. Pakai teknik, tak faham teknik Zul tadi, dia pakai trend line macam mana, nak tarik trend line kat mana. Pakai teknik anda sekarang. Pakai yang ni. Dan anda akan dapati, anda tahu bila nak stop, bila nak ni. Bila nak besarkan. Dia nak kecilkan. Anda jelas cara dia. Nota dia ada dekat grup pun. Ada dekat grup CTFX tu. Anda baca nota. Saya tulis benda ni. Okay. Seorang trader, buat benda simple.
bila kita bercakap mengenai trading, you are thinking with a system. Swing system. There are three: mechanical, advanced dan adaptive. Saya tak ceritakan benda ni lagi sebab sepatutnya kita dah masuk kepada cerita yang ni tau. Sebab banyak yang minta saya tunjukkan cerita market dynamic. Tapi saya rasa Hazwan dah naik muntah dah dengar dynamic. Syukur dah faham dah. Fakrudin, alah wave 3 je. Dah okey, dia nak start balik Isnin, bertaubat dah. Aduh. Bukan apa. Saya dah boring dah cerita ni. Cerita dia sama je. Nampak tak saya cerita sama? Cerita sama. Wan, cerita sama je Wan. Ada lagi tak tahu? Ada lagi tak faham mengenai market dynamic ni? Ada tak lagi tak tahu? Jangan macam tu. Tak ada, don't worry. Banyak ada yang sampai call XM, tolong bagi tahu Zul. Sebab saya last webinar sebelum kita habis 20 kan, ada saya bagi tahu kita tak nak market dynamic ni, saya tak nak sentuh dah. Dia mengadu, siapalah yang kat sini mengadu kat XM. Boleh kepada nasional. Dia mengadu kepada XM, fee ni. Okey, tak apa. Kita masih sentuh. Saya tak cerita lagi yang ni banyak lagi yang ni. Cumanya anda nak tengok sistem anda. Nota yang ini saya kongsikan dalam grup tadi. Siapalah pergi komplain dekat. Dia komplain dekat SM. Bagi tahu Zul, jangan budak siapa dah angkat call kat sana gelak. Lepas tu dia masuk dalam grup Mak Saleh ingat serius. Saya pun dia tak adalah bom, tak adalah dia nak bom saya. Cerita dia cakap lah, continue, don't change your syllabus. Alamak, saya banyak lagi nak sentuh. Tapi tak apa, kita kekal dengan format sedia ada. Kita kekal. Jangan komplain ke SM. Kita kekal dengan format sedia ada. Saya ikut majority. Kalau anda nak yang ini, kita cerita yang ini. Okey? Tapi ada banyak lagi. Yang ini anda akan dapati lebih menarik. Tapi saya tak nak kacau apa yang ada. Keep kepada kita punya ni lah. Okey, bila anda berfikir sebagai sistem, it is to create an environment di mana anda sentiasa more learning. You are looking for this. Ini kepada bagaimana sistem tu bergerak. Ini adalah satu kepada, contoh mechanical ni adalah kepada anda buat benda yang this is ultimately what you want. This is ultimately what you want. Dia tak ada ini boleh trade atau tak boleh trade. Ini yang anda nak. This is ultimate yang anda nak. Ini bagi mereka yang baru. Maksudnya sekejap anda buat macam ni, sekejap buat macam tu. Banyak discussion. Anda tak nak ada discussion. Anda nak macam ni aku buat ni je. Now, yang saya tunjukkan 3711 tu, dia adalah kepada sini. It is here. Because it's one rule. Kita letakkan rule yang sama. Rule yang sama. What we see in the market. Because we are looking for wave 3. We are looking for wave C. Kita trade itu saja. Okay. Wave 4, 1, 2, 3. Ikut. Okay. And ini yang something yang ni lah. Letakkan satu mission statement. Keadaan anda sekarang, apa approach anda dalam sistem yang anda guna pakai, dan apa yang anda hala tuju anda. The end, the goal yang anda nak capai. Methods yang anda gunakan, 3, 7, 11. Apa resources yang anda ada. Tool-tool yang ada lah. Charts, Fibonacci, trendline. Itu ni. Okay, and your position sizing model. Okay, so these are all
everything. Saya tak nak ulang benda ni malam ni sebab ini adalah malam terakhir siri yang ini. Besok kita akan start balik webinar 1. Ingat, dalam bila kita katakan US dollar week, it is cuma 2 keadaan ni. Bila kita katakan Japanese yen week, dia dalam fixed dynamic dan indices dynamic. Nampak tak? Kita dalam fixed dynamic, nak masuk fixed dynamic. So sebab itu XX syukur. Mana syukur pergi? JPY. Ini better trade dan juga indices. Because we are expecting fixed dynamic. Salah spelling. Fixed dynamic. Okay? We are expecting fixed dynamic. Tapi salah spelling. ED kita tinggal. Ataupun spell check. Okay? So, sementara dia beralih, anda akan dapati continuation apa yang ada sekarang, anda akan dapati satu reversal. Ni saya bagi tarikh lagi ya. Ni kita masuk 6 hari bulan continuation untuk sideway. Turning point 3 minggu ini nanti baru turning point dia. Ni maksudnya. Dolar tadi. Mana dolar? Dolar tadi. We do expect this one to happen sepanjang sehinggalah kepada tarikh ini. Sehinggalah kepada tarikh 13. Kalau dia tak jadi minggu ni, dia akan masuk 25 ke 5 ni untuk buat ini. Faham? Untuk buat ini. Reversal. Tapi reversal ni cuma correction. Ini cuma correction. Pada waktu ini adalah sama dengan YM ni buat ini. Ini. Nikkei akan jatuh. Pada waktu ni, Euro JPY tadi akan sampai resisten. Euro JPY ni akan sampai resisten. Ada short dari sini. Faham? Euro JPY ni sampai dia. Ada short. Masa ni ada cari long dia. Because this whole structure, yes, lower time frame memang long. Higher, anda tengok higher time frame. Ini cuma correction. Nampak tak? This is correction. Sini nanti anda short. Jauh lagi. 600 pip ni. 600 pip. Kenapa nak long bang? Kita tahu nak short. Ini impulsif A, B dan C. Sama kan nampak? A, B, breakout atas, 3 wave break trend line, kita masuk. Tangkap wave 3. Itu je. Boleh? Okey. Dan yen dynamic bila kita ada sama ada wave 3 ataupun wave C. Yen dynamic. Sekali lagi. Wave C, Euro JPY. Yen dynamic. Faham? Nampak? So, ini semua saya dah present dekat chart. Apa lepas fixed dynamic ni? Correction dia. Dan masa inilah nanti adalah apa ni? Masa ni lah nanti kita akan ada indices dynamic. Ini nanti. Itu je. Semua dah cerita dekat chart dah pun. Semua dah ada dekat chart. Dah prepare dia dekat chart. Apa next. Badrul selalu ni tanya kan. Macam mana kita nak tahu. Dia sebenarnya saya dah ceritakan dia dekat chart. Kalau
perubahan dan saya ubah dia. Dia semua dah cerita cantik dah dekat chat. Dan anda akan dapati chat ni semua sama. Semua sama. Everything sama. Dex lah apalah. Dan sama. Ini pullback tadi. Ini EJ tadi sell. Nampak? Everything. Boleh tak short index ni? Tak. Ini tak ada higher high. Ini pullback dia. Anda long dari sini nanti. Semua dah atur satu-satu cerita dia ni. Kalau ada perubahan, dan saya ubah. Masa ni tak ada. Berdasarkan semua chart punya correlation, semua dah ada. Anda buka lah chart apa pun. Cerita dia sama. Apa? Euro, USD, AUD. Semua satu cerita. Everything according to this market dynamic. According to jalan cerita kat sini. Apa kita next, apa kita nak trade next. Ada perubahan, saya ubah. Saya inform dalam ni. Saya bagi tahu dalam ni. Macam-macam ada dalam ni, Pak Kodin. Nampak tak? Macam-macam ada dalam market outlook ni sebenarnya. Macam-macam. Nampak macam, alah, ini link chart je. Aku klik je apa nak buy sell. Kalau anda tengok satu-satu chart ni, semua ada cerita. Semua jalan cerita dia ada. Okey? Okey. Dan ini yang kita buat, kita fahami current dynamic. Kalau current dynamic belum sampai level dia lagi, dan kita boleh trade sampai level dia nanti, apa yang kita expect, next kita expect akan berlaku yen dynamic, dan lepas tu barulah berlaku apa? Indices dynamic. Boleh? Jelas? Kita cari apa nak trade, pair mana, tengok cross dia, dan cari incomplete sequence, dan trade kepada structure bila ada breakout 5 wave 1, 2, 3. Tarik Fibo, stop loss dan TP. Simple konsep. Saya rasa konsep yang ini simple, dan dia menceritakan satu pasaran secara holistik. I don't think anyone explain macam ni. Ada siapa-siapa pernah cerita market macam ni? I don't think so. Adalah few yang, tapi dalam grup saya lah. Dalam grup saya lah. Dalam grup dulu lah. Tak jumpa lagi. Sekarang ni dah boleh buat. Bat pun dah boleh buat kan, Bat? Sekarang ni dah nampak kan konsep dia kan, Bat? Kita gunakan elite wave sebagai apa? Sebagai itu je, sebagai apa? Sebagai signal apa? Sebagai signboard je. Dia tak penting pun. Kan? Simple konsep, dan kita nampak peluang dagangan dekat chart. Itu yang yes, elite wave sebagai kita ikut law dia. Tapi kita tak lukis berdasarkan dia. Kita lukis berdasarkan dia pun kita ada law dia macam ni tapi kita faham konsep ni, kita gunakan dia. Kita gunakan dia punya sifat wave ni. Ini yang kita guna pakai. Ya, kita nak label apa tu? Tu dia. Dan kita tengok kepada dinamik dia. Itu je. Kita tengok kaitan, correlation, structure. Lepas tu tunggu dia break. Ini pun sama, break trend line. Nampak? Ni pun break trend line. Trend line kita tunggu. Nampak? Ini ya. Trend line-nya. Okey? Invest dalam satu sistem, buat benda simple, keep it simple. Now dah faham, dah nampak dia. Alah. Itu je pun kan. Tak ada lah hebat. Dia memang tak ada hebat-hebat. Tak ada cerita hebat. Keep it simple to be successful. Ya, itu je. Lepas tu kita pilih pair apa, kita tunggu je break trend line. Lepas tu kita masuk tangkap F3 dia. Macam tu je. Dia akan lebih kurang semua sama. Macam dolar kan. Semua sama sampai. Dia tembus semua. Confirm dolar, negatif dolar dynamic.
Ya, next lepas tu apa? Next lepas tu apa? Lepas tu kita pilih pair apa? Tunggu trend and break. Enter. Itu je bat. Tak ada pelik-pelik. Tak ada bunyi loceng lah, ada rahsia dalam rahsia lah, tak ada. Tak ada. Dan kalau anda nak lanjutkan lagi, anda fikir pair mana bergerak ikut interest rate. Kalau interest rate kepada banking sector, kepada real estate, ya. Sebabnya real estate ada kaitan dengan apa dengan ni, dengan kadar faedah. Inflation, benda-benda tu. Kalau anda nak masuk gunakan dia kepada saham, sama je benda dia. Saya analisa saham guna sama. Guna pair currency untuk nak baca sektor mana dalam saham. Nampak? Boleh? Itu sebabnya saya tengok ETF. Tak, dia sama. Dia one market. Dia one market. Dia one market. Dia sama saja. Kalau fikir, ingat tak yang saya tunjukkan slide S&P 500 punya sektor 10 kan? Ya? Daripada situ anda nampak. Industrial. Mana? Okey? Okey, insya-Allah bersama lagi pada esok. Esok kita ada webinar pada jam 3 sehingga jam 5. Kita masuk topik 1 besok. Insya-Allah bersama lagi esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa jam 3. Okey, buat balik. Buat balik. Jangan buat kerja stuntman. But, thank you Badrul. Thank you. Selamat malam. Fadil. Jo, thank you. Terima kasih semua. Assalamualaikum.